dan tahniah kepada seluruh juga yang hadir pada malam ini, dan ana mengucapkan syukur tidak terhingga kehadrat Tuan Empunya Dunia. Allahu Akbar. Dan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya pasti kawasan Arau. Yang pasti kawasan Arau berkeinginan sangat supaya pasti ini dapat memastikan generasi kedua, iaitu Gen 2, dapat memandu layarannya atau pemanduannya itu nanti menuju sebenarnya sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku, kata Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Alhamdulillah, tahniah dan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat negeri Perlis yang kerana menyudikan, sudi melapangkan masa mereka daripada golongan kecilnya 0 hingga 13 tahun, daripada 14 tahun sehingga 41 tahun, daripada 41 tahun sehinggalah ke 51 tahun, dan 51 tahun terus kepada zaman Syaifukhah yang kita tidak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di alam yang lagi satu. Alhamdulillah, dengan begini punya ramai ibu bapa muslimin muslimat rahimakumullah yang sama-sama satu suara di bawah satu cahaya untuk sama-sama memastikan, saya ulang sekali lagi, supaya anak-anak yang masih belum bersama dengan pasti memastikan diri mereka, memastikan ibu dan bapa mereka, memastikan tok-wan mereka meletakkan agenda pasti ini sejajar dengan apa yang diperlukan, sebagaimana kita dilahirkan dan dilahirkan ke dunia yang fana ini. Tujuannya tidak lain satu, untuk mengabdikan diri balik kepada Allah. Alhamdulillah, dengan pertumbuhan dan kecambahan pasti yang saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain sebentar tadi, beliau menyatakan bahawasanya walaupun pasti kita tidak buka cawangan lagi banyak, tetapi pertambahan pelajarnya amat memberangsangkan. Takbir. Ini jelas membuktikan bahawa apa yang telah disusun rapi oleh perjuangan Parti Al-Islam Malaysia PAS sebagai sebuah parti yang berdaftar dalam negara kita, di antara tujuan-tujuan tertentu ditubuhkan parti ini untuk memartabatkan Islam yang akan sudah tentunya memastikan keadilan kepada seluruh umat dalam negara kita, bukan sekadar bagi golongan-golongan tua. Sedari kecil dididik anak-anak kita untuk mengikuti adab-adab, untuk mengikuti panduan-panduan Rabbani, untuk mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dua perkara, kata Nabi, kamu berpegang teguhlah kepada dua perkara tersebut, iaitulah Al-Quran dan Sunnahku. Muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih kerana inilah pertama-tama kalinya saya datang balik ke bumi Perlis Indra Kayangan ini, yang telah pun ditukar Perlis Darul Sunnah. Para hadirin, anak kecil belajar menulis, belajar pula di dalam rumah. Terima kasih pengurusi majlis menjemput saya yang dhaif memberi ceramah. Musim terpujuh, cuacanya sejuk, hujan turun tanpa berhenti. Mudah-mudahan yang hadir mendapat petunjuk, dengan syarat ana dan antum semua membersihkan hati. Pergi ke markas Bahor Mali bersama ayah. Ibunya datang bersama jiran. Di samping petunjuk perlukan hidayah, barulah mudah menerima ajaran Al-Quran. Ibu Nabi bernama ibu Nabi nama apa dia? Siti Aminah. Cantik kan Siti Nurhalizah ni. Ibu Nabi bernama Siti Aminah. Bapanya pula bernama Abdullah pula nama bapanya. Bila hidup ikut sunnah, dunia dan akhirat akan berjaya. Cukup misai, simpan janggut. Nampak kemeh, tak berserabut. Al-Quran dan sunnah kita kena pakat ikut.
nanti dalam pumuk tak jadi kelam kabut. Susun cawan sama cawan, ikat galah dengan tali. Ayuh pada hawa nafsu dan juga kepada seluruh para iblis dan syaitan, kita lawan ianya insya-Allah sampai mati. Cicah budu 5 perut buah petak, jangan jadi buta perut tak ada gaya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ibnu Mas'ud pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta bi yadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqiman wa khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, yang bermaksud, kata Ibnu Mas'ud, baginda Rasulullah pernah menggariskan satu garisan dengan tangan baginda, lalu baginda bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus, kata Nabi. Nabi menggariskan pula di kanan dan kiri garisan. Kemudian setelah daripada Nabi garis satu garisan lurus, Nabi buh satu lagi garis kanan, satu belah kiri pula. Mana ada 3 garis. Kemudian Nabi bersabda, ini jalan-jalan, tak ada satu jalan pun melainkan di atasnya ada seekor syaitan menyeru ke arahnya. Mana kata muslimin muslimat rahimakumullah, apabila baginda menyatakan begitu kepada para sahabat, maka sahabat-sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah terus menyatakan, dan sesungguhnya inilah dia jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kamu berpecah dari jalannya. Demikianlah dia, yakni Allah, wasiatkan kepada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini juga yang kita pohon di dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Setiap kali 17 kali ikrar kita di dalam solat. Alhamdulillah, dan kita berhimpun pada malam ini juga untuk kita memantapkan lagi perjalanan kita di jalan yang lurus ini, tuan-tuan. Tak kiralah daripada Parti Al-Islam Malaysia PAS sudah tentunya, daripada yang menjunjung sunnah hadari ini, tuan-tuan, pun satu hal juga. Begitu kepada rakan-rakan taulan yang hadir pada malam ini. Bak kata Al-Fadhil Tuan Pengurusi tadi, mungkin anak nak menyampaikan sebuah lagu Jawa. Saya tanya pada Ustaz Zul, ada ke orang Jawa di Perlis ni? Dia kata ada juga, mungkin namanya daripada Selangor. Makna kita tetap serumpun. Bak kata lagu Jawa, andai pecah perahu tongkang, badan tak sampai ke tanah Melayu. Apa dikira cerita belakang, kuat bekerja berilmu bersama maju. Mai sedulur, mai sedulur. Tuan-tuan faham ke maksudnya? Aku pun tak faham juga. Mai sedulur tu maknanya rakan kita, adik-beradik kita, saudara kita. Buat apa nak gaduh-gaduh? Memang kita tak nak bergaduh-gaduh, tapi yang jadi titik tolak perpecahan dalam masyarakat apabila ada 2 kumpulan. Satu kumpulan nak mengajak kembali kepada Allah, satu kumpulan lagi nak mengajak supaya nak juga kembali kepada Allah. Jangkanya begitu. Tapi dalam waktu yang sama, tuan-tuan, bapa muslimin muslimat, rakan-rakan talam, berada-beradaku sekalian, dalam waktu yang sama kita masih melihat percampuran antara hak dan yang batil menjadi agenda kehidupan mereka. Inilah yang membingungkan kepada para alim ulama yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah, nak bawa balik didik rohani kita. Bukan sekadar mewar-warkan untuk mengembalikan modal insan, tetapi para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah,
modal insan ianya bermula daripada kehendak dan niat nawaitu, sungguh-sungguh dahulunya untuk mempercayai, meyakini